Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid, founder kepada Jus Haramain, penawar sangap, ketum, koroi dan dadah. InsyaAllah selamat pagi. Hai, apa khabar semua? Mudah-mudahan hari ini kita lebih sihat dan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroi dan dadah. InsyaAllah dengan bantuan daripada Allah dan juga ikhtiar, usaha, bersungguh-sungguh anda ke jalan keredaan Allah, InsyaAllah anda akan dapat. Barang siapa yang berusaha, dia akan mendapat, ataupun sama ada cepat ataupun lambat. Tapi pokoknya adalah usaha untuk membuat satu benda yang baru ataupun satu kebaikan, maka diganti kebaikan yang baru. InsyaAllah bangun awal pagi. InsyaAllah tajuk pagi ini adalah bangun awal pagi. Sebenarnya orang yang bangun awal pagi ni, orang yang selalu bangkit awal, bangun awal, sebenarnya ialah persiapan diri yang mantap, tersusun, dan kita kata plan pada hari itu mungkin kita kata agak sempurna. Cuma lagi kita hanya susun dalam keadaan teliti ataupun kena pada masa dia. InsyaAllah tahniah kepada yang pelanggan-pelanggan kita. Sebab apa kita bagi tajuk ni? Sebab apa? Sebab tajuk kita ni dia agak mudah tapi susah bagi orang yang minum ketum, koroi dan dadah. Sebab apa? Orang yang minum ketum, koroi dan dadah ni sukar untuk bangun awal. Itu yang pertama. Kalau dia bangun awal, dia akan kena benda tu lebih awal. Itu biasa. Sebab apa? Banyak sebab, banyak yang kami perlu kongsi kepada anda. Kenapa orang minum ketum, koroi dan dadah sukar untuk bangun awal? Ini dia. Sebab apa? Yang pertama, tidur sayur. Macam mana nak bangun awal? Kalau kita tidur cukup, tidur awal, insya-Allah kita akan bangun lebih awal. Tapi kita kena pastikan kenapa tak boleh tidur awal. Itu yang pertama. Pasal apa? Yang pertama disebabkan kita minum ketum, koroi dan dadah agak berlebihan di malam hari. Itu yang pertama. Bila kita minum lebih di malam hari, mesti garanti pada pagi tu anda akan lemah untuk nak buat kerja, anda akan lemah untuk nak meneruskan kehidupan, melainkan kehidupan yang kita lalui hari ke hari dia hanyalah adalah satu paksaan sahaja. Sebab kerja, sebab nak ke sana, sebab nak ke sini, sebab ada urusan dan sebagainya. Tapi kita tak meletak ia pada tempat dia. Okey, baik. Kita nak bangun awal ni kerana Allah. Bagi pelanggan-pelanggan kita di luar sana, insya-Allah yang dengar video ni, yang tolong share. Kita nak bagi beberapa tip bagaimana nak berhenti ketum dalam keadaan boleh tidur awal. Kita cek, kita dah study benda ni. Orang yang minum ketum, koroi dan dadah sukar untuk tidur. Yang pertama, minum yang berlebihan. Yang kedua, minum dalam keadaan tidak mengeluarkan satu tenaga yang banyak pada waktu malam. Jadi untuk bahan aktif, tak kiralah air ke, kita kata ketum ke, koroi ke, apa ke, dia perlu tenaga untuk kita keluarkan dia. Tapi bila tuan-tuan dan perempuan di sana malam bila minum banyak, maka tak boleh lena. Apa yang pekerjaan yang kita buat adalah bersembang dan di pot-pot dan sebagainya. Jadi bila kita bersembang banyak, kita tak keluar peluh, kita tak keluar apa, jadi pagi tu mustahil kita akan bangkit awal untuk bangun, InsyaAllah. Jadi tajuk kita pada hari ini, bangun awal adalah persediaan untuk diri. Siapa bangkit-bangkit tak tahu nak buat apa? Mustahil. Sebab apa? Orang yang bangkit awal dia tahu apa yang dia nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu waktu mana dia nak break.
waktu mana dia nak rehat. Dia plan, dia menguruskan masa tu. Ini adalah teknik dan cara bagaimana saya bagi kepada pelanggan-pelanggan yang sebelum ni kadang-kadang tak ada kerja. Bila tak ada kerja, malam dia minum banyak. Bila malam minum banyak, siang mangkit sampai pukul 12. Pukul 1 sampai zuhur pun ada. Jadi hari ke hari sampai bertahun lamanya. Jadi mustahil bila sampai bertahun kita nak jadi kuat, kita nak jadi sihat dan sebagainya. Ada setengah tu minum bangun pukul 12 ataupun pukul 10 terus tambah ketum korang dan dadah. Nasi nombor 2, nasi minum, nak pergi kerja, nak buat apa, nak ke mana, itu nombor 3 dan 4. Nombor first sekali mula-mula charge dulu. Bila charge dulu, yang lain semua nombor 3 ataupun nombor 4. Barulah dia kuat, boleh melaksanakan kehidupan yang baru pada hari itu. Persoalannya sampai bila? Bangkit pagi, charge, lepas tu buat kerja, elok nak main kong, elok nak main bateri nak habis, tambah pula. Lepas tu buat kerja balik. Kita jangan jadi hamba badan. Kita jangan jadi hamba kepada ketum koroi dan dadah. Kebanyakan hari ini kita menghambakan diri kita kepada benda-benda tu. Setuju? Jawapan dia ya. Sebab apa? Kita dah berpengalaman dalam bidang ni lama. Dan kita banyak rakan-rakan kita yang macam tu punya life kehidupan. Last kali dia akan lemah. Mereka tak apalah. Mereka tak apalah ada kerja. Mulai menyalah. Mereka tak apalah mak pak ada duit. Mereka tak apalah ada motor kereta senang nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi dia akan lemah. Jadi dia akan ambil satu keputusan tu terus ke jalan apa yang dia buat. Melainkan dia akan dapat kesedaran tu melalui kena tangkap ke ataupun sakit dalam tubuh badan dia ke, mulalah saat tu baru mai kesedaran, baru mula mai fikir. Tapi Pikiran orang yang minum ketum koroi dadah ni, dia akan berlaku untuk niat nak berhenti dalam kategori lama, panjang. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru dia dah mula berfikir. Kalau sebelum pada tu, jawapan dia tidak. Sebab apa? Dia masih selesa dengan keadaan dia. Yang pertama, muda, tanggungjawab tak banyak. Yang kedua, duit ringgit ni sekadar bagi ada untuk lepas harian sahaja. Lain tu esok cerita pula. Duit esok cerita pula. Dia tidak ada satu target, dia tak ada satu matlamat kat mana dia nak buat dalam hidup tu, insya-Allah. Jadi telefon. Okey, baik. Jadi saya nak kongsi di sini bagaimana kami nak bantu untuk orang yang nak berhenti ketum koroi dadah ni dalam keadaan selamat, tidur lena. Insya-Allah kami ada beberapa cara macam mana anda nak berhenti dalam keadaan selamat. Itu yang pertama dulu. Kalau nak berhenti tak boleh lena, tuan-tuan, kacau tuan-tuan. Tuan-tuan cuma bayangkan, tuan-tuan duduk di katil, tuan-tuan duduk di atas selimut, tiba-tiba mata tak boleh nak pejam. Mata tu, kepala sampai Jordan, sampai Amerika dan sebagainya. Dia akan keluh kesah. Benar tu dia akan rosak kita punya pemikiran. Sebab apa? Terlampau jauh, padahal benda tu tak berlaku pun. Cuma angan-angan imaging kita sahaja. Jadi mula dia mencari sesuatu untuk nak menghidupkan malam. Piah naik motor ke mana ke sini ke apa ke. Boleh menghidupkan malam, tetapi dengan syarat ia mesti berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh, tak salah. Nak berjaga malam, tak salah. Tapi mesti malam tu digunakan dalam keadaan elok. Cek balik apa yang harian kita yang berlaku, tengok balik Al-Quran, hadis dan sebagainya, ataupun sembahyang, zikir dan banyak lagi malam yang kita perlu buat. Tapi kita tak buat pun benda tu. Kita buat benda lain. Kita banyak fikir benda yang tak pasti. Kita banyak fikir benda yang belum jadi lagi. Kita banyak angan-angan kosong. Sedangkan diri kita tak bertindak pun.
niat saja aku nak berhenti hari esok, aku tak boleh, aku nak kerja dan sebagainya. Bagus. Tapi hanya benda tu seterak jalan. InsyaAllah bila anda bersama kami, dalam skill kami, dalam bantuan bersama tim Juz Haramain kami, insyaAllah anda akan lebih move ke hadapan. Anda akan lebih yakin kepada diri anda. Kami akan memberi keyakinan kepada anda, melainkan anda merasa diri anda yakin. Kalau anda sendiri tak yakin, kami duk bagi anda boleh, dia sendiri tak mau buat, tak ada guna dan tak ada apa-apa ya. Macam tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat semangat teguh. Apa khabar Wan Syakir? Assalamualaikum. Remy Syah, Muhammad Anwar, sahabat Farhi. Assalamualaikum. Fakri Ikram, selamat pagi tuan. Selamat pagi, mudah-mudahan hari ini anda bantu lebih ramai orang untuk berhenti ketum dan korek dan dadah, insyaAllah. Tiap-tiap hari kami mempunyai azam bagaimana kami nak bantu orang lebih ramai. Esok kita bangun pagi, kita azam, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, pemudahlah segala kerja buat kami untuk nak membantu anak Melayu Muslim kita supaya duduk dalam keadaan satu perjalanan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je sebenarnya, tak ada apa. Kita Muhammad Ikram Fikri mesti kena kuat untuk bantu mereka. Jadi kita menyediakan jalan selesai bagi mereka ni. Pasal apa? Yang mai kat kita ni kebanyakan dia banyak bermasalah. Jadi kita kena clearkan mereka punya masalah, insya-Allah. Dan kita minta mereka doa kepada kita dengan doa-doa orang yang berjaya, pulih ketum korek dan dadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Pasal apa? Mereka dah mula start berhijrah. Orang berhijrah ni tak sama dengan orang yang tak berhijrah. Orang yang tak berhijrah duduk di situ satu tempat saja dan buat benda yang sama. Berbeza orang yang berhenti, apabila dia satu buat keputusan yang baru, insya-Allah dia akan dapat benda yang baru dalam hidup dia. Okey, baik. Cukup sekadar tu. Nak ucap terima kasih kepada rakan semua. Tolonglah share sekiranya ada bermanfaat. Tolonglah kongsi sekiranya ada kebenaran yang di situ. Jadi saya nak ucap terima kasih lagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.